disebutkan berulang-ulang. Ini suatu perkara yang memalukan. Najib tidak berbuat apa-apa. Ini tuduhan pada Perdana Menteri Malaysia, maruah dan imej negara. Kalau ini satu pembohongan dan fitnah, apa yang harus Najib Razak buat? Saman. Apa dia harus buat? Saman. Wall Street Journal buat laporan ada 26 bilion masuk akaun Najib. Saya sendiri saksikan akaun ditunjukkan oleh bekas peguam negara yang juga kena pecat macam saya. Apa patut Najib buat? Maruah Najib tercemar. Saman. Dia kata tunggu hari Selasa. Dah berapa kali ratus hari Selasa berlalu, sampai sekarang tidak dibuat apa-apa tindakan. Bukankah itu memalukan kita? Bukankah itu memalukan beliau sebagai Perdana Menteri? Dan kalau ia berlaku betul begitu, setengah-setengah negara, orang yang sudah pun dikatakan melibatkan diri mereka dengan skandal, salah guna kuasa, pencurian wang, dia letak jawatan, mengaku salah. Tapi Najib muka sudah tebal, tak malu. Dia sudah tidak ada malu, takut salah sebut nanti. Ini bukan hal kecil. Ada orang kata tak apalah Tan Sri, itu soal dia. Mana soal dia? Soal kita. Dan dengan sebab masalah itu negara tertanggung hutang, wang hilang disebutkan tadi 42 bilion. Kemudian ada kes-kes dibawa ke mahkamah di mana 1MDB dan kerajaan Malaysia kalah. Kena bayar 2 kali. Yang dulu wang dicuri hilang tak dibawa balik, lepas tu didenda untuk bayar balik. Ini kerja-kerja bodoh. Perdana Menteri Malaysia bodoh. Ada orang kata ini apa ada kena-mena dengan dia? Syarikat 1MDB dia tubuhkan. Segala urusan niaga yang berkaitan dengan syarikat ini untuk melabur ke mana-mana tidak boleh dibuat oleh sesiapa, hatta oleh pengurusi syarikat 1MDB, kecualilah ianya diluluskan oleh Perdana Menteri Malaysia yang menjadi penasihat kepada 1MDB. Kuasa mutlak dan penuh hanya pada seorang manusia saja. Sebab itu bila skandal ini berlaku, apakah Najib boleh terasing daripada masalah itu? Dia harus tanggung jawab yang ada pada dia itu, dia harus pikul 110%. Tapi dia tidak malu, tuan-tuan. Tuan-tuan tak malu? Pasal maruah negara sudah tercemar. Hari ini bila disebut Malaysia, orang tahu ini ada masalah besar. What happened to your country? Your Prime Minister is a crook. Crook mana apa? Pencuri. Ini dilaporkan oleh media Newsweek. Kalau tak betul Najib saman, tak saman sampai hari ini. Dalam parlimen, kami sebagai ahli parlimen bawa usul pertanyaan dalam sesi yang lepas dan sekarang pun ada pertanyaan. Speaker tak benarkan nak tanya soal berkaitan dengan kes skandal 1MDB. Parlimen, badan yang tertinggi, semua soalan ditolak. Kenapa ditolak? Jawablah. Kalau dia dah jawab dan dia tahu dia bersalah dan mengaku salah, setidak-tidaknya kita tahulah dia dah mengaku salah. Kita nak mengharapkan apa? Institusi yang ada dalam negara kita ini, yang telah pun kita tubuhkan dulu, apa dia? Polis Diraja Malaysia. Apa tindakan Polis Diraja Malaysia dalam kes 1MDB sampai hari ini? Tak ada cerita apa-apa. Kalau ada kes apa-apa, kita bawa kes daripada polis untuk polis mengambil tindakan dan siasat, dan mereka yang melakukan kesalahan baik jenayah ataupun sivil, dia akan dibawa ke muka pengadilan dan dihukum. Kes yang sekecil-kecil, lembu hilang, ayam dicuri pun polis ambil tindakan. Wang hilang berbilion-bilion sampai hari, polis tak ambil tindakan. Kenapa? Polis Diraja Malaysia, ketua polis negara baru, sepatutnya ambil tanggungjawab yang sudah pencen-pencennya dah dulu,
yang sudah ada tugas baru dengan sumpah pada kerajaan bahawa dia akan melaksanakan amanah, kenapa tak ambil tindakan pada hari ini? Suruhanjaya pencegahan rasuah, hari ini dia ada di Sabah, dia kejar kawan saya Syafiq Abdal. Saya tak kata dia bersalah, tak apalah tindakan itu, dia fikir dia nak ambil tindakan yang telah terbukti jelas sahih. 26 bilion masuk akaun Najib, 42 million masuk akaun Najib. Rantai belian disebutkan di Amerika Syarikat oleh pihak Amerika Syarikat, terbukti ada dia punya bukti-bukti yang sahih. Kenapa tidak ada ambil tindakan? Jangan buhu yang kecil, tapi yang besar-besar dibiarkan begitu. Peguam negara, orang yang patut bertanggungjawab untuk melihat setiap kes yang sudah dibawa dan terbukti kes itu adalah kes yang sah. Laporan dan kajian telah dibuat menunjukkan bahawa ada penyalahgunaan kuasa, ada rasuah yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Kenapa tidak diambil tindakan? Apa yang saya bangkitkan menunjukkan bahawa institusi yang telah tertubuh lama dalam negara kita ini dibuat atas dasar undang-undang yang telah pun kita luluskan dalam Dewan Parlimen. Tujuannya ialah untuk nak melindungi kepentingan rakyat terbanyak. Seperti tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian. Dia bukan diwujudkan untuk dikuat kuasa melindungi orang-orang terpilih seorang satu dua saja. Tetapi yang berlaku begitulah. Ini negara kita. Kita mengamalkan sistem demokrasi. Kita pilih pemimpin untuk dia jaga dan lindung hak kita. Bukan dia curi harta kita dan rampas hak milik kita. Jadi saudara, Malaysia dah hampir jadi sebuah negara, orang kata fail state. Kalau saya sebutkan begitu, besok Najib akan jawab, Muhyiddin ni bodoh pasal dia kata negara kita fail state. Tengok, orang boleh akui lagi makan pergi kat sana, mana fail state. Itu dia mungkin nak mengembui mata saudara bahawa negara kita hampir sampai ke fail state. Institusi yang ada patut lindung kita. Kalau ada kes-kes tertentu nak dibawa ke pihak mana, kita tak terasa bahawa kita ni akan terpelihara. Kita tak terasa bahawa tindakan yang adil akan dilaku untuk melindungi hak kita. Maknanya apa yang jadi hak rakyat sudah tidak ada. Kalau dah sebuah negara demokrasi sudah tak jadi begitu, sudah jadi fail state, mungkin benarlah. Sebab itu hari ini Malaysia tidak dipanggil negara demokrasi, Malaysia dipanggil negara kleptokrasi. Tuan dah ulang selalu saya sebut apa yang tersebut, negara yang dipimpin oleh pencuri, perompak, lanun. Itu negara kleptokrasi. Tak malukah tuan-tuan? Sebab itu pada hari ini kita adakan pertemuan seperti ini untuk nak mengingatkan. Dah banyak usaha dibuat. Mintalah dia berhenti, dia tak nak berhenti buat usaha di Parlimen, tak ada orang berani buat usaha nak bawa Perhimpunan Agong UMNO untuk minta Najib turun, tak buat deklarasi rakyat 103 juta dah sign, dah serah pada majlis raja-raja, tak ada apa-apa hasil sampai hari ini. Apa yang ada pilihan bagi kita? Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Pilihan raya. Bila pilihan raya besok? Saya nak beritahu pasal saya dapat satu isyarat, mungkin besok pilihan raya. Tak kira bila masa, besok ke sebulan ke 3 bulan akan datang akan ada pilihan raya. Itu saja hak yang ada bagi kita untuk membuat perubahan supaya Najib Razak jangan duduk bertahta di Putrajaya. Barisan Nasional dan UMNO mesti ditumbang dan dikalahkan. Pakatan Harapan mesti mentadbirkan negara, menguruskan negara, baik di peringkat negeri Perlis ataupun di peringkat Putrajaya. Kita tidak ada pilihan, we have no choice. Macam mana kita nak buat? Gunakan kuasa kita, undi kita. Jangan takut. Ada orang mungkin dia nak ngundi tengok kiri kanan atas bawah. Siapa nak tengok? Kita masuk dekat tempat ngundi, siapa tahu? Allah saja yang tahu. Baik dia pegawai kerajaan, kalau tak sokong, jangan ngundi pada Barisan Nasional. Ataupun pihak jabatan-jabatan yang lain, ataupun pihak rakyat biasa, kita tak suka, jangan kita pilih.
Dan kalau kita pasti nak menyelamatkan negara, kita sudah tidak ada pilihan. Pilihan kita ialah tolak Barisan Nasional. Pilihan kita ialah pilih Pakatan Harapan. Kita tak boleh berdiri sendiri. PBBM dan Bersatu tak boleh wujud bersendirian dan berjuang atas dasar parti sahaja. Sebab itu kita wujudkan muafakat baru yang kita namakan Pakatan Harapan. Dia sampai hari ini tak meluluskan permohonan kita untuk mendaftarkan Pakatan Harapan. Dia takut. Saya tak pernah tengok dia gerun kita macam dia lihat pada hari ini. Dia takut nak meluluskan. Tak apa, kita ada strategi macam mana kita nak menangani masalah kalau pendaftaran Pakatan Harapan tidak diluluskan. Tetapi semangat untuk kita bekerja sebagai satu pasukan Pakatan Harapan akan kita teruskan. Dan perjuangan kita akan kita teruskan sehingga kita berjaya. Asal matlamat kita bukan apa. Kita nak menentukan negara kita ni balik semula ke atas landasan yang betul. Kita nak melihat masa depan negara kita terus cemerlang. Malaysia mencipta kecemerlangan sampai terkenal di seantero dunia. Kita mahu rakyat kita yang miskin mesti dibantu. Di luar bandar, di bandar yang tak ada kerja diberikan peluang pekerjaan. Biasiswa mesti diperuntukkan. Masalah-masalah bebanan rakyat seperti GST mesti kita uruskan. GST kita akan hapuskan. Kita dah beritahu ini, kita akan lakukan dengan secepat mungkin waktu mana kita membentuk kerajaan nanti, insya-Allah. Jadi sebab itulah kita nak minta merayu pada saudara-saudara untuk mengambil kesempatan dalam pilihan raya ini untuk membuat perubahan. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang ini saya sebutkan di majlis Iyal Ustaz malam, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kalau kita nak perubahan, orang lain tak boleh buat apa-apa. Kita sendiri harus mengubah situasi dan keadaan. InsyaAllah berkat perjuangan kita, berkat kerjasama kita dan muafakat kita, kita beristiqamah. Dan insyaAllah dengan doa kita semua, Allah memberikan kita kemenangan di dalam pilihan raya yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.